Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Nurul Asmawati Harun dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Berkaitan sedang meneliti undang-undang untuk meningkatkan jumlah kompaun pelanggaran prosedur operasi standard SOP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri berkata, Akta Tafsiran 1948-1967 selain Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 perlu dipindah sekiranya mahu meningkatkan jumlah kompaun. Juga melibatkan akta lain. Kita dimaklumkan oleh Menteri Undang-Undang bahawa di bawah akta interpretasi maksimum kompaun adalah 1,000. Jadi kalau kita nak pindah akta 342 nak tingkatkan hukuman, akta interpretation pun perlu juga dipindah. Jadi kita telah pun menyerahkan kepada Menteri Undang-Undang untuk melihat dan meneliti perkara ini dan berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan. Kalau perlu pindahan maka kita akan pindah, dan jika dipindah ianya perlu diluluskan oleh. Mengenai tabung COVID-19 yang dilancarkan Mac lalu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, tabung tersebut kini telah menerima sumbangan sebanyak 44.517 juta ringgit. 31.5 juta telah dibelanjakan untuk program bakul makanan sebanyak 25.23 juta, bantuan khas pengurusan kematian 119 orang sebanyak RM595,000 dan bantuan khas hilang pendapatan 4,134 orang sebanyak RM5.6 juta. Tarikh tutup permohonan bantuan khas telah dilanjutkan mengikut tempoh pelaksanaan PKP, iaitu sebulan selepas PKP ditamatkan, dan tabung ni juga akan ditamatkan sebulan selepas. Kandungan vitamin E tocotrienol dalam minyak sawit berpotensi dikomersialkan dalam pelbagai bidang termasuk kesihatan, pemakanan dan kosmetik untuk mengangkat industri sawit negara ke peringkat global. Sehubungan itu, Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, menyeru syarikat tempatan serta pengusaha industri kecil dan sederhana IKS supaya merebut peluang daripada pengkomersialan teknologi yang dibangunkan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB. Hanya 0.7% atau 2,700 daripada 400,000 pekerja ekonomi gig mendaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, kebanyakan pekerja sektor ini seperti e-panggilan, pengangkutan makanan dan barangan tidak mempunyai perlindungan diri termasuk mencarum Perkeso. Ketika ini, ekonomi gig merupakan segmen pekerjaan yang semakin meningkat dan menjadi pilihan terutama dalam kalangan generasi muda. Luar negara, Hamas dan Israel mencapai kesepakatan untuk mengakhiri serangan terbaru rentas sempadan yang berlarutan lebih 3 minggu. Pejabat pemimpin Hamas memaklumkan pencapaian kesepakatan itu memandangkan keadaan sukar yang dihadapi penduduk Gaza, terutama akibat penularan COVID-19. Dalam ketegangan sejak 6 Ogos lalu, Israel mengebom Gaza hampir setiap hari sebagai serangan balas. Puluhan ribu orang di wilayah etnik Mongolia di utara China mengadakan demonstrasi bagi membantah pelaksanaan kurikulum baharu yang dibimbangi menghapuskan budaya minoriti mereka. Perubahan dasar itu bermaksud semua sekolah etnik minoriti di wilayah terpencil itu diminta menerapkan mata pelajaran teras dalam bahasa Mandarin dan bukannya bahasa Mongolia. Beralih ke sukan, seorang pemain bola sepak di Ecuador didenda $1,200 Amerika kerana melanggar peraturan kebersihan dengan mencium bola. Peraturan itu dilaksanakan sebagai usaha membasmi penularan COVID-19. Pemain tengah Argentina, Sergio Lopez, yang bermain untuk pasukan Aucas dalam Liga Pro, menjadi pemain pertama dikenakan hukuman itu. Dia bertindak demikian ketika meraihkan kemenangan pasukannya 1-0 ke atas Makara Jumaat lalu. Sementara itu, bekas Presiden FIFA, Sepp Blatter, hari ini menghadapi pertanyaan daripada seorang pendakwa raya Switzerland. Ia berhubung isu pembayaran $2.2 juta Amerika yang dibuat kepada mantan bos UEFA, Michel Platini pada 2011. Platini, mantan ketua bola sepak Eropah, telah disoal siasat sehari sebelumnya oleh pendakwa raya sama Thomas Halbrand. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Nasional FM, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.